Topik yang pertama iaitu topik teori graf. Sebelum tu saya nak bagi tahu Cikgu Hafiz minta saya buat 7 topik. Banyak sebenarnya, dalam 3 jam ni tak habis 7 topik. Kalau nak habis juga saya kena pilih-pilih. So mungkin soalan pertama yang ni, kedua saya kita pilih-pilih lah. Dalam satu topik tu kita ambil yang paling sukar. Yang sikit-sikit tu kita bincang sikit-sikit je lah. Okey. Soalan yang pertama. Okey, kita mulakan dengan soalan yang rendah, yang biasa dulu. Okey. Lukis satu graf berdasarkan maklumat yang diberi dan kemudian nyatakan 2 alasan kenapa graf tersebut bukan graf mudah. Okey, dia suruh kita draw and then state 2 reasons why the graph is not a simple graph. So first of all, kita kena tahu dulu. Kita ada V, kita ada E. Apa itu V, apa itu E? Yang pertama, V itu adalah apa? What is V? Mana? Smaller sikit. Vertex. V adalah vertices, the set of vertices. Vertices ni apa dia? Vertices ini adalah bucu. Slide saya banyak dalam bahasa Melayu, so saya explain dalam bahasa Inggeris. Okay, V is a vertices. So, disebabkan dia bagi 4 huruf P, Q, R, S, maka kita kena lukis 4 bucu. 4 vertex. Okay, dan kita letak setiap vertex ni dengan huruf-huruf dia. P, Q, R, S. Simple. V vertices. E, apa dia E? Age. E adalah set of edges. So kita tengok pasangan pertama yang dia bagi dekat sini adalah PQ. Dalam soalan SPM, saya pesan untuk graf teori, tolong sambung guna pembaris. Sebab ini tahun pertama akan ada exam graf teori, saya takut pemarkahannya sangat strict. Siapa tak guna pembaris, potong markah. Rugilah. Jadi sambungkan PQ. Sambung je. Kemudian PR pun kita connect P dengan R. QR, sambungkan Q dengan R. QS, sambung lagi QS. Tiba-tiba ada lagi satu QS. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ya? Melengkung. Ya, kita buat melengkung yang kita namakan dia sebagai multiple edges. So kita buat lagi satu jalan. So seolah-olah daripada Q nak ke S tu ada 2 jalan. Okay? Kemudian RR pula. Masya Allah, apa itu RR? Nampak macam mana tu? Buat bulatan. Yes, buat bulatan ataupun kita panggil loop, buat gelung. Dan yang terakhir RS. Kamu pandai lukis macam ni, kamu dapat 2 markah. Lukisan boleh jadi berbeza. Ada pelajar yang nak buat macam ni. Dia kata, tak sukalah buat multiple edges ni kat dalam, mengganggu. Nak buat dekat luar. Boleh, tidak ada masalah. Maka penuh. Ada pelajar lain yang menyusun vertices tu secara lain daripada orang. Contoh macam ni lah. Saya buat P dekat kiri, dia buat Q dekat kiri. Terbalik. Tapi sambungannya semua masih sama. Betul mengikut arahan. Juga akan dapat 2 markah. Soalan seterusnya dia kata, kemudian nyatakan 2 alasan. Kenapa? Why? Kenapa graf ini dikategorikan sebagai bukan graf mudah. Not a simple graph. Why? Sebab ada loop. Sebab ada loop. Lagi satu. Ada multiple edges. Yes. Kamu tulis. Okay, yang pertamanya macam saya tulis bahasa Melayunya, ada gelung. So kamu tulis lah. There is a loop. Okay. There is a loop. Cukup lah. Pada bucu R tu kalau kamu nak explain lebih lagi, tidak ada masalah. Okay. There is a loop at vertex R. Boleh? Tidak ada masalah. Lepas tu ada apa? Ada berbilang tepi. There is a set of multiple edges between vertex Q and S. Okay dah tu. So kamu bagi saja reason tu yang mengikut yang dia minta, kamu lukis, kamu dapat 4 markah. Okay, soalan KSSM kamu akan banyak minta reason, justification, reason, why, okay, describe. Itulah soalan-soalan SPM nanti. Okay, soalan pertama, so simple. Soalan kedua. Okay, dia kata dia bagi satu gambar rajah macam tu. Determine the number of edges that need to be eliminated in order to produce a tree. Sekarang kita ada satu konsep yang dinamakan sebagai pokok atau tree. Okay, kamu kena faham, SPM kamu setakat tree tau. Setakat pokok je.
Kalau kamu belajar di luar negara, macam saya di luar negara, kami belajar tajuk teori graf ni. Setakat saya tanya kawan-kawan yang belajar dalam Malaysia, dia orang cakap dia orang tak belajar tajuk teori graf di universiti. Saya di New Zealand kami belajar. Bila belajar, asalnya bermula dengan tree. Bila ada terlalu banyak tree, dalam satu graf tu ada 2-3 tree, dia akan jadi apa agak-agak kamu? Siapa nak cuba? Bayangkan kalau ada tree, satu tree, kalau ada banyak, kita akan panggil apa? Panggil apa? Ada tak? Okay, family tree. Ya Allah. Bukan. Kalau tree ada banyak, kita akan panggil forest. Hutan. Ini nampak macam main-main, tapi itulah dalam tajuk ni dia ada perkembangan dia, iaitu tree, lepas tree, forest. Tapi untuk SPM setakat tree je. So, apa maksud tree? Apa maksud pokok? Okay. Tree ni adalah satu graf, pokoknya satu graf yang dilukis tanpa kitaran, tanpa gelung, tanpa berbilang tepi. Okay. No circuit, no loop, no multiple edges. Itu penting tu. Kalau kamu tengok gambar rajah ni sekarang, dia tak ada loop. Dia tak ada multiple edges. Tetapi dia ada kitaran ataupun circuit. Circuit tu apa? Circuit tu katakan kamu bermula di P, kamu pergi jalan sehala je ke Q, ke R, boleh patah balik ke P. Jadi ini segitiga ni kita kata circuit, iaitu satu pusingan, satu kitaran. Okay, maka dia bukan pokok, dia bukan tree. Syarat kedua tree adalah untuk setiap pokok, the number of edges must less one than the number of vertices. Bilangan tepi sisi tepi ni mesti kurang satu daripada bilangan bucu. Dia tak boleh kurang 2, dia tak boleh kurang 3, dia mesti kurang 1 je. Lebih lagi lah tak boleh. So soalan ni sekarang ada berapa vertices? Nama rajah ni ada berapa vertices? 5. Ada 5, dan number of vertices dia ada 5. Edges asal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 edges, 7 edges. Okay, untuk menjadikan to produce a tree, berapa edges yang kita kena buang? 3. Nah, sebab syarat dia 3 ke 4. Untuk soalan yang ada 5 vertices, 5 vertices, kita hanya boleh ada 4 edges. 5 vertices, 5V, 4E. Mesti kurang 1. Tapi sekarang E ada 7. So kita kena eliminate 3. So kalau kita tulis dalam jawapan kita, eliminate 3 edges, kita dapat 1 markah. Sebab tahu bahawa pokok mesti buang 3 edges supaya dia jadi pokok. Okay, then calculate the total minimum weight of the tree for the graph. Sekarang dia minta minimum. Ini gambar asas, gambar sebenar. Kita nak dapatkan minimum. So how to produce a tree with a minimum weight? Cara pertama, kita kena kenal dulu yang mana kitaran yang terbesar. Itu adalah circuit yang paling besar. P ke Q ke T ke S ke R patah balik ke P. So dalam circuit yang paling besar ni, edges mana yang kita kena buang untuk dapatkan minimum? 12 km. 12. Ya, kita kena buang 12 km tu. Sebab nak dapat minimum paling sedikit, kita kena buang yang paling berat. So kita buanglah 12 km tu. Maka rajah kamu akan jadi macam ni. Kita baru buang 1. Kita kena buang 3, ingat kita kena buang 3. So kita ada lagi 2 circuit. Yang pertama circuit yang atas ni. Okey, yang itu. Sama juga, target kita masih lagi minimum. Which one yang kita nak eliminate? 8. Buang pula 8. Setuju. Ada lagi satu circuit yang bawah pula. Nak buang yang mana? 10. Buang yang 10. Maka dia dah jadi pokok ataupun tree. Kita cek balik. Kita ada 5 bucu, 5 vertices, dan kita ada 4 edges. Betul tu? Itu pokok tu. So, kita kira sekarang dia punya total minimum weight dengan cara menambah semua weight kat sini. 6 tambah 5 tambah 4 tambah 6, total akan dapat 21. Maka kamu dapatlah 3 markah. Okay?
Ada soalan untuk tajuk pokok? 3? Saya ada soalan. Silakan. Yang soalan yang pertama tadi yang untuk sama. soalan lukis graf tu kan. Okey. Boleh tak ada arah yang sama lebih daripada 2 kali? Arah yang sama lebih daripada 2 kali. Maksudnya macam mana tu Macam Contoh? QS tu kan dia ada 2 kali kan yang atas tu. Okey. Dalam ada tak soalan yang dia lebih daripada 2 kali? Maksudnya QS Boleh boleh. sebab multiple edges ni tidak terhad kepada dua garis saja. Dia boleh jadi 3 garis pun kita panggil multiple edges juga. 4 garis pun multiple edges juga. Tapi saya ramal soalan SPM takkan pergilah sampai banyak-banyak. Maksimum pun mungkin 3 je. Sebab kalau lebih banyak dia akan jadi gambar rajah yang tak cantik. Okey. Adakah saya menjawab soalan kamu? Ya. Okey. Ada lagi soalan yang lain, kawan-kawan? Bila bertanya, sonok saya nak jawab. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke soalan yang ketiga. Rajah di bawah ialah graf berpemberat, tak terarah, yang menunjukkan jarak dalam kilometer antara 5 lokasi utama di sebuah bandar. So ada 5 bucu, 5 vertices, 5 vertices with 7 edges. Ni kalau kita bilang ni ada 7 edges lagi ni. Soalan dia, yang pertama dia minta kita lukis 2 subgraf. Apa itu subgraf? Okey, subgraf adalah graf yang kita lukis semula berdasarkan graf asal. So kalau kamu lukis balik, kamu lukis balik macam tu, ini pun dikira sebagai subgraf. Kamu lukis balik pun kamu dah dapat 1 markah. Okey? Tetapi subgraf ni, selain daripada ini, kita juga boleh buang mana-mana edges, kita boleh buang mana-mana vertices, tidak ada masalah, buang je. Yang penting gambar rajah macam dari gambar rajah asal, cuma kita buang. Buang 1-2 benda. Itulah subgraf. Cuma dalam soalan ni dia minta subgraf tu perlu dilukis dengan mengekalkan by keeping the same number of vertices. Dia tak benarkan kamu buang lokasi. Vertices tu dia tak benarkan buang. Dia hanya benarkan kamu buang edges sahaja. So nak buat macam mana? Saya buanglah 1 dekat tepi ni, buang 2 ni. Maka saya dah dapat 1 subset, 1 subgraf. Okey, lukisan yang kedua. Buang yang lain pula. Saya nak buang, katakan nak buang 5 yang kat atas ni. Saya dapat lagi 1 subgraf. Dan ada lagi macam-macam subgraf. Ada beratus, berpuluh lagi subgraf di bawah ni. Okey. Tapi dia minta 2. Kita lukis 2 dah lah. Maka saya dapat dekat situ 2 markah. Okey, subgraf sangat-sangat mudah. Okey. Kemudian dia kata apa dia? Then, calculate the sum of the maximum possible weighting value of a tree. Kalau soalan sebelum ni kita nak minimum. Sekarang saya nak maximum. Okey, ini gambar rajah asal. Sebelum tu kita tahu pokok lagi sekali tree apa dia? No circuit, no loop, no multiple edges. Okey, dan untuk tree ni syarat dia apa dia? The number of edges must less 1 then the number of vertices. Mesti kurang 1. So, disebabkan soalan ni ada 5 vertices, 7 edges, maka saya perlu gugurkan 3 edges. I have to eliminate 3 edges to produce a tree. So, sekarang kita nak buang yang mana? Langkah pertama, kita tengok circuit paling besar. Yang luar sekali tu. Edges mana saya nak buang? Untuk dapatkan, sekarang ni bukan minimum, maximum. Yang mana saya perlu buang dulu? Ya, kita kena buang 2 dulu. Sebab 2 tu yang paling kecil. Nak dapat maksimum, kena buang yang paling kecil. So, dapatlah macam tu. Kita tengok pula circuit yang ni. Yang bentuk segi 4 ni. Nak buang yang mana? 3. Buang yang 3. Okey, setuju. Baru buang 2, saya kena gugur 3. So, ini pun akan jadi satu circuit juga. Sekarang saya nak buang yang mana pula yang ni? Cepat. Kita nak buang yang mana? Kita dapatkan maksimum. 5. Ya, kita buang 5. Yang mana-mana pun tak apa. 5 kiri boleh, 5 atas boleh. Saya buang 5 yang atas tu. Maka inilah saya punya
3. So maksimum saya akan tambah semua tu. 5 tambah 10 tambah 6 tambah 7. Total is 28. Maka dapatlah 4 markah dekat situ. So hati-hati maksimum ke minimum kena baca betul-betul semasa exam. Okey. Seterusnya. Ya, ada soalan? Saya nak tanya, Okey, silakan. untuk soalan subgraph ni, kan kita kena guna bentuk yang sama ke? Lepas tu buang dia punya sisi-sisi dia. Ya, kita kena guna bentuk yang sama. Sebenarnya dalam betul-betulnya tajuk ni kamu boleh lukis je apa pun. Tapi saya bagi cadangan sebab kamu kena tahu bila kamu melukis yang menanda kamu adalah cikgu yang juga manusia. Okay, saya dah jumpa beberapa kes, kerap sangat saya dah menanda kertas lama dah. Saya jumpa beberapa kes bila lukisan, soalan-soalan yang melibatkan lukisan, selalu pelajar lukis secara tidak cermat, comot. Lepas tu tak tersusun menyebabkan emosi pemeriksa terganggu. Jadi dekat situ, takut berlakunya ada guru yang menanda kertas kamu tu, malas nak fikir dia ni lukis apa ni, pangkah je. Rugilah. Sepatutnya kita lukis benda yang kita, kalau boleh kita nak menyenangkan pemeriksa. Jadi cadangannya ialah lukis sebiji macam gambar asal. Cuma kita gugurkan dia punya edges sahaja. Okay? Dan dalam SPM saya ramal kalau soalan ni keluar dalam SPM, untuk lembaga peperiksaan mengelakkan daripada terlalu macam-macam sangat jawapan, kemungkinan setiap vertices ni dia akan letak siap-siap ada vertex tu. Cuma dia tak letak garis je. Dia nak kamu sambung sendiri. Jadi bila sambung, kamu kena sambung seperti mana gambar rajah lah. Contohlah, dalam soalan ni tidak ada B, garis B ke D tak ada. Tiba-tiba kamu lukis, kamu garis pula B ke D. Kamu tak dibenarkan wujudkan garisan baru. Kamu kena guna gambar asal, buang saja garisan. Tak boleh tambah garisan-garisan baru. Okey? Ada lagi soalan? Cikgu. Ya, saya. Kan kalau kita tengok soalan kan ada tulis unit dia KM. Okey. Lepas tu jawapan kita tak letak KM tu tak apa cikgu? Untuk sepanjang, good question Tadi pun sesi yang pertama tadi dengan sekolah dekat Seremban pun dia orang tanya soalan yang sama. Good question. Dalam SPM, semua unit kami tak tengok. Kami tengok jawapan sahaja. Ada 28, maka penuh. Tiba-tiba kamu terletak 28 meter. Tersilap unit. Contohlah katakan. Tersilap unit pun kami abaikan. Kami tetap tengok nombor sahaja. 28 ada bagi markah. Alright? Ada lagi soalan? Terima kasih cikgu. Sama. Kalau tidak ada soalan, saya proceed to the next question. Yang ini. Ada yang dah cuba ke soalan ni? Boleh jawab tak soalan ni? Okay. Ini adalah soalan graf terarah. Ramai sangat pelajar mesej saya tanya soalan ni. Ada ramai sangat guru pun mesej saya tanya soalan ni. Dia kata macam mana nak jawab soalan ni? Macam tak tahu apa-apa soalan. Sebenarnya ini adalah soalan graf terarah. Okay. Bagi sebuah model lalu lintas. Nilai pemberat iaitu 110, 100, 150, X1, X2, X3, X4. Ini adalah the total vehicle flow. Aliran kenderaan. Contohnya, dari lokasi B, ada satu jalan sehala, one way ke A, yang di atas jalan tu sekarang ni ada 110 kenderaan. Apabila dia sampai ke A, dia ada 2 cabang dia boleh keluar. Ada 2 jalan. Dia mungkin keluar ke C, mungkin dia keluar ke D. Itulah direction tu menunjukkan one way direction. So dalam tajuk graf terarah, paling penting sekali adalah kamu kena tahu bahawa total in equal to total out. Jumlah masuk sama dengan keluar. Itu benda yang paling asas dalam graf terarah. So sebagai contoh, kamu tengok saya nak fokus kepada D ni. Titik D ni. Ada 2 jalan yang masuk ke D. Iaitu daripada A dan kemudian daripada C. 2 jalan menuju ke D. Dengan keadaan daripada A tak tahu ada berapa, yang ada X1. Daripada C ada 100 kenderaan. Tetapi yang keluar daripada D hanya ada 1 jalan. Ingat jumlah masuk mesti sama dengan jumlah keluar. Jadi agak-agak kamu lah sebelum saya tunjukkan pengiraan. Berapa nilai X1?
50. Yes, itulah jawapan dia. So, in dia X1 plus 100 equal to 150. So, berapa nilai X1? X1 of course 150. Barulah jumlah in sama dengan jumlah out. Itu untuk X1. Untuk X2, dia X2 ni dia antara A dengan C. So, kita kena pandai pilih. Bucu mana yang kita nak guna? Adakah A ataupun C? Kalau kamu pilih C, kamu kena ingat yang masuknya dekat C ni nanti ada juga X3. X3 yang kamu masih lagi tak tahu nilai. So, lebih baik saya fokus kepada bucu A. Untuk bucu A, in dia ada satu jalan je. Iaitu 110. Tapi out dia ada dua jalan. X1 and X2. Dalam keadaan X1 saya dah tahu. Iaitu 50. Masuk 110. Keluar dekat sini 50. Agak-agak kamu X2 ni berapa? 60. Yes. 110 equal to X1 plus X2. Okay, X1 tu kita tahu dah 50. 110 tolak 50 110 minus 50, kamu akan dapat 60. Okay, tu X2. Untuk X3, kamu nak fokus kepada mana? Bucu B ke bucu C? C. Yes, kalau B dia akan libatkan X4 kita tak tahu lagi. So lebih baik saya fokus kepada bucu C. So nak masuk ke C ada dua jalan, X2 and X3. Keluar juga ada dua jalan, 100 and 100. So in must be X2 plus X3 equal to out, 100 plus 100. X2 kita dah tahu dah sebelum ni, 60. Jadi 60 tambah X3 equal to 200. So X3 tu berapa? 140. Yes, 140. Dah dapat 3 markah. Dan yang terakhir untuk X4. X4 yang mudahnya saya nak fokus kepada bucu E. Okay. Masuk ke E daripada C 100. Daripada D masuk ke E 150. Tapi keluar satu je dekat X4. Berapa agak-agak nilai X4? 250. 250. Betul. Semua pun pandai. Dapat 4 markah. Tahniah. Okey, inilah tajuk graf terarah. Okey, directed graph. Dia ada anak panah. So setiap anak panah kamu kena tahu. In ke out, in ke out. Okey. Ada soalan nak tanya tentang directed graph? Tidak ada Kalau tidak ada, saya sambung kepada soalan yang kelima. Habis yang ni saya akan skip masuk ke bahagian B. Okey. Soalan kelima, sekali lagi directed graph. Cuma kali ni kita kena baca elok-elok. Dia suruh kita lukis ni. Dia kata terdapat gelung pada bucu B dan berbilang tepi pada CD. There is a loop at vertex B and multiple edges at CD. Okay, ingatlah multiple edges can be more than 2 edges. Okay, multiple edges ni boleh jadi 3 garisan, boleh. Tidak ada masalah. Okay, tetapi kita baca elok-elok. Untuk A ni dia kata A ada 1 in, 1 out. So yang anak panah yang dah dilukis siap-siap ni kamu kena tahu ini adalah in kepada A. Dia masuk dalam A. So in dah dilukis. So kita perlu lukis lagi satu saja, iaitu out. So A sekarang ada 1 in, 1 out. Settle untuk A. Untuk B. B sekarang ni ada 2 in, 2 out. Kena ingat tu. B ada 2 in dengan 2 out. Yang ada sekarang ni baru ada 1 out. So kita kena lukis lagi 1 out supaya jadi 2 out. Kita kena lukis 2 in untuk jadikan dia 2 in, 2 out untuk B. Kita lukis anak panah pendek-pendek dulu untuk kita dapat gambaran. Untuk C, kita ada 1 in, 2 out. Bermaksud kita akan ada 3 anak panah. Cuma 1 je in, 2 lagi out. Kita buat je, tak apa. Okey, selesai C. Untuk D pula ada 2 in, 1 out. So 3 juga. 3 anak panah, cuma kali ni 2 in, 1 in, 2 in, 1 out. So itulah keputusan kita yang kita dapat sekarang. So kerja kita sekarang adalah kita kena sambungkan. Setiap anak panah ni in dengan out bagi bersambung. Okey, contoh. A ni saya sambungkan dengan D.
out daripada A, in dekat D, saya sambungkan. D dengan C, saya sambungkan. C dengan B, saya sambungkan. Tinggallah lagi 2 in, 2 out ni. Akan ada pelajar buat C sambung dengan B, B sambung dengan D. Tapi sebelum kamu buat itu, sepatutnya kamu kena baca dulu. Dia kata sekarang, loop at vertex B. Dan multiple edges dekat CD. Jadi CD baru ada 1 sekarang. Untuk jadi multiple edges, dia kena sambung lagi 1. Manakala B dengan B ni yang sama-sama keluar masuk ni, jadikan sebagai loop. Ini gambaran asal, gambaran kasar. Sekarang kamu lukis semula bagi nampak cantik. Dapatlah bentuk macam tu. Okay? Anak panah ni penting Anak panah dekat loop pun kena ada anak panah. Barulah kamu dapat dekat sini 3 markah. Sebab pandai lukis semuanya. Okey. Dan yang terakhir soalan ni dia minta apa dia? Hitung jumlah darjah dengan menggunakan 2 kaedah yang berbeza. Macam mana nak kira sum of degrees? Sum of degrees of the graph by using 2 different methods. Macam mana nak buat? First method, untuk kira degree, first method adalah kita hanya tambah semua degree in and out. Tambah aja. 1 tambah 1, tambah 2 tambah 2, tambah 1 tambah 2, tambah 2 tambah 1. Kamu akan dapat 12 darjah. Dapat 1 markah. Apa pula kaedah kedua? Second method is kita guna rumus. Sum of degrees equal to 2 times the sum of ages. Bermaksud kita kena bilang dulu ada berapa ages dalam rajah ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, loop ni 6. So kita ada 6 ages multiple by 2. So kamu akan dapat 2 darab 6 sama dengan 12 juga. So kamu ada 2 kaedah untuk kira degrees. 1 tambah saja dia punya ages, dia tambah saja dia punya degree. Ataupun yang kedua, kita boleh guna rumus. D sama dengan 2E. 2 darab bilangan ages. Okay, ada sebarang soalan tak untuk soalan ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada, bagus. Kalau tak ada, saya nak skip lah. Soalan-soalan yang lain-lain ni terlalu mudah. Okay, saya nak terus kepada soalan rangkaian. Last kali. Soalan bahagian B tu. Soalan last kali, soalan C dia tu. Jadual ribuan menunjukkan nama murid yang meminati beberapa jenis sukan di sekolah. Dalam tajuk ini, saya kata inilah yang paling payah nak jawab. Okay, the table below shows the name of students who enjoy some types of sports at school. Kamu tengok. Now represent the information given in the form of a network. Network ni lah yang paling payah. So dalam nak jawab soalan ni, langkah pertama, kamu mesti cari tepi dahulu. Ages dulu. Kamu kena kenal pasti. Yang mana yang kamu akan pilih sebagai ages? Adakah sport ataupun name of students? Okay. Macam mana nak tahu? Pegang tips ni Ingat, satu tepi mesti ada 2 bucu. One edge must have 2 vertices. Okay. Dia tak boleh lebih. Dia boleh ada 1 vertex, 2 vertices pun boleh. Dia 2 atau 1. Tapi 3, 4, 5 tak boleh. So kita test. Satu sukan badminton ada 2 nama. Anis dengan Iu. Satu sukan bola sepak ada 2 nama. Satu sukan tenis ada 2 nama. Satu sukan bola tampar ada 2 nama. Satu sukan catur ada 2 nama. Satu sukan bola jaring ada 2 nama. So dekat sini saya boleh buat secara rumusannya. Setiap each of the sports have 2 name. Okay. Setiap satu sukan ada 2 murid. Satu bucu, satu tepi ada 2 bucu. Satu sukan ada 2 murid. So agak-agak kamu, yang mana kamu nak lantik sebagai tepi? Sukan ke murid? Sukan. Murid. Yes. Sukan sports tu kita lantik sebagai tepi ataupun ages. Manakala murid kita lantik sebagai vertices.
So bila kita dah tahu sekarang yang kiri ni akan jadi tepi, akan jadi edge, yang belah kanan tu akan jadi vertex. So bila kita dah tahu yang tu, nak lukis tetap kena lukis bucu terlebih dahulu. So saya lukislah satu titik bucu, saya namakan dia anis. Nama. Yang kedua saya letak U. Apakah hubungan antara anis dengan U? Apakah hubungan mereka? Badminton. Yes, hubungan mereka adalah badminton. Iu dengan razak. Iu dah ada, razak belum ada. Kita titik lagi satu, letak itu razak. Iu dan razak berhubung dengan sukan bola sepak. Anis dan razak, hubungan Anis dengan razak adalah tenis. Anis dan Bella. Bella belum ada. Kita letak lagi satu bucu Bella. Sambungkan Anis dan Bella. Kita dapat itu bola tampar. Razak dan Bella pula sambung dengan catur. Sekarang ni Dutch dengan Anis. Dutch belum ada. So kamu letak je di mana-mana pun Dutch. Contoh dalam soal jawapan saya letak di bawah. Mungkin kamu nak letak di kiri. Mungkin kamu nak letak di atas, tak kisah. Yang penting lukis satu bucu, letak nama Dutch. Sambungkan Dutch dan Anis dengan sukan bola jaring. Kamu akan dapat 3 markah penuh untuk melukis network. Okey. Boleh faham tak yang ni? Ingat kita mesti cari edges dahulu. Tentukan yang mana satu edges. So sama dengan soalan ni. Soalan tambahan saya bagi. Agak-agak kamu, benda-benda pertama kita nak kena cari apa dulu? Edges ke vertices dulu? Kita nak cari apa tadi kita sebut? Edges. Edges. Kenal pasti edges dahulu. Dan edges kita kena ingat, one edge can have 2 vertices. Ada 2 je. Tak boleh lebih. So sekarang kita test. Kita lantik Honda sebagai edges dulu. Okay? Satu Honda ada 2 nama. Proton. Satu proton ada 4 nama. Sekarang ini isu dia. Proton ada 4 nama. Adakah proton masih layak untuk kita kira sebagai edge? Tak. Tak layak. So proton tak layak menjadi edge. Bila proton tak layak, maka semua jenis kereta pun tak layak jadi edge. Dia tak boleh campur-campur tau. Kalau proton tak layak, Honda, Prodo, Toyota, Ford semua tak layak jadi edge. Maka yang kena jadi edge sekarang adalah nama. So kamu boleh tulis ni kat atas ni, nama ni edges, ini pula vertices. Bila nak lukis, kena mula dengan vertices dulu. Honda satu titik, Amir suka Honda, Amir juga suka Ford. Jadi titik Honda dah ada, lukis pula titik Ford. Sambungkan Honda dengan Ford ni dengan nama Amir. Suzanne suka Honda dengan Proton. Honda dah ada. Proton belum ada. Buat satu bucu baru Proton. Sambungkan dengan nama Suzanne. Ratna sukakan Proton dan Toyota. Saya buat satu bucu Toyota, saya sambungkan dia dengan nama Ratna. Chan sukakan Proton dan Pro2. Saya buat satu bucu Pro2, saya sambungkan dengan nama Chan. Tiba-tiba saya ada seorang lagi nama Zaid yang juga sukakan Proton dan Pro2. Macam mana kamu nak buat? Dari sini dah ada guna Chan. Macam mana nak buat? Multiple age. Yes, multiple ages. Saya tarik lengkung macam tu, saya tulis dekat situ Zaid. Zaid pun suka benda yang sama macam Chan. So saya habiskan Darius sukakan Pro2 dan Ford, saya sambung letak Darius. Dan Boon sukakan Pro2 dengan Toyota, sambungkan dengan nama Boon. Jadi habislah semua nama, selesai lukisan network kita. Dan tamatlah tajuk teori graf. Ada sebarang soalan nak tanya? Cikgu, kalau macam satu nama tu dia suka satu kereta je, maka dia akan jadi loop. Contoh katakanlah nama Khairil ada kat situ. Khairil suka, Khairil mesti suka kereta mahal-mahal lah. Kita pun Honda lah. Nampak macam bergaya sikit. Okey, Khairil suka Honda. Jadi dekat kereta lain tak ada. Maka dekat Honda ni saya kena buat loop. Loop.
letak dekat situ kairil. Sebab itulah satu tepi dia boleh ada satu bucu. Satu tepi boleh ada dua bucu. Tapi tak boleh lebih daripada dua. Kalau lebih daripada dua, maka dia dah tak layak menjadi edge. Dia kena jadi vertex. Okay. So, sebarang soalan nak tanya untuk tajuk yang pertama sebelum saya masuk ke tajuk yang Cikgu. seterusnya. Ya, saya. Tadi kalau yang arrow tu, katakanlah saya punya arrow tu ada satu salah. Terus dapat kosong ke tolak markah je? Okey, untuk makluman kamu, soalan ini belum pernah ditanya dalam SPM. Okey, belum pernah ditanya dalam SPM, jadi saya nak jawab daripada segi potong markah, tak potong markah pun, saya tak berani lagi. Sebab saya pun tahun inilah kamulah first time yang saya akan tanda nanti. Okey, tetapi saya juga sempat juga berbincang dengan beberapa pemeriksa kertas yang otai-otai. Jadi jawapan dia orang selalunya, kalau kata salah satu anak panah, kita takkan hukum banyak. Macam kita buat probability lah. Bila kita kena list sample space. Kamu salah satu, masih diberi markah satu markah. Salah dua pun satu markah. Tapi kalau salah tiga, barulah hilang semua markah. Jadi saya pun menjangkakan anak panah macam itulah. Kalau kamu salah satu anak panah, mungkin potong satu markah. Salah dua anak panah pun potong satu markah. Tapi kalau salah tiga, kosong terus. Okay, dekat ruangan komen ada Syukri Syafiq ni tanya, cikgu bucu dia tu boleh letak kat mana-mana kan? Ya, boleh letak di mana-mana sahaja. Okay, yang penting sambungannya betul. Okay, ada lagi soalan-soalan yang lain untuk saya jawab? Nak masuk tajuk lain ni? Ya? Boleh Nurul Ain. Kalau dekat edges tu kan, kalau kita jadikan dia variable, boleh ke? Sekali lagi tak jelas tadi. Kalau dekat edges tu, kan terputus lagi lah. Kalau dekat edges tu, contohnya nama Amir, Darius, Chan, semua tu kita wakilkan dia jadi, kita wakil. suara kamu putus-putus lah Ain. Nurul Ain. Okey. Okey, sekejap sekali lagi. Okay, sekali lagi saya dengar. Okey, kalau dekat edges tu kan ada nama Amir, Darius, Chan semua tu. Kalau kita jadi wakilkan dia jadi variable, boleh ke? Macam Amir jadi A, Darius jadi D, semua. Boleh ke? Okey, sama dengan soalan Wajihah tu kan. Dia tanya boleh guna short form ke tidak. Saya tak sarankan lah. Melainkan memang diberitahu. Contoh, Amir tu dia kata, okey sila gunakan Amir sebagai A. Baru kamu guna. Kalau dia tak benar, kalau dia tak sebut macam tu, saya sarankan kamu guna nama penuh. Okey, sebab macam saya kata tadi, ini tahun pertama exam tajuk ni. Jadi saya tak tahu pemarkahan dia macam mana. Tapi kalau untuk tajuk probability, kalau contoh nama Aizat, kamu nak letak A sahaja, dibenarkan. Sebab itu dah berapa kali dah keluar dalam exam, memang dibenarkan. Yang tu saya tahu. Tapi yang ni macam first time nak tanya, saya pun tak yakin. Saya cadangkan kamu tulis nama penuh. Okey, kalau ada nama penuh, tulis nama penuh. Alright. Ada di ruangan komen ni tanya, walaupun untuk kekemasan, saya tak pasti apa soalan untuk kekemasan tu. Adakah maksudnya nak tulis pendek-pendek tadi tu? Okey. Kalau itu saya jawapan saya samalah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau buat masa sekarang untuk first year ni, saya cadangkan kamu tulis nama penuh. Melainkan dia bagi tahu. Sila guna A untuk Amir, S untuk Suzana, kamu guna. Kalau dia tak sebut, tulis je nama penuh. First year saya tak berani, takut nanti dipotong markah. Okay, apa kesilapan lazim? Itu pun sama juga. Belum pernah ditanya dalam SPM, jadi pelajar belum lagi menjawab soalan SPM, jadi tak tahu apa lazimnya yang salah. Kamulah tahun pertama, mungkin tahun depan kalau ada sesi lagi dengan junior kamu, mungkin saya boleh cakap, inilah sini-sini yang kamu buat sebelum ni. Okey, kamulah, kiranya bahasa mudahnya, kamulah tikus makmalnya. Apa saja yang kamu buat tahun ni akan memberi kesan pada pelajar-pelajar tahun depan. Okey. Alright. So, kita masuk ke topik yang seterusnya. Kita masuk ke topik seterusnya.